Berkenaan dengan topik kita terlalu selesa dalam rumah tangga akan kita bincangkan di set kita hari ini. Dan kita bersama dengan 3 orang tetamu istimewa yang kita bawakan untuk anda. Yang pertama, elok kita kenalkan dulu Sugi. Yang pertama kita kenalkan di sebelah saya dululah, yang paling dekat ya. Kita bersama dengan Didi alias Mami, seorang selebriti, ibu dan juga isteri. Terima kasih sekali lagi Mami, kita berjumpa. Sama-sama. Dan kita bersama juga, kalau hari itu kita bersama dengan adik beliau. Hari ini kita bersama dengan abangnya, Datuk Fazli Yaakob. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Dan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah selaku pendakwah bebas kita untuk hari ini. Okey, baik. Ketiga-tiganya sudah bersedia Wow. untuk kita mengupas topik kita pada hari ini. Okey, baik. Tapi saya nak mulakan dengan membaca komen di Facebook dahulu. Okey, kita mulakan dengan komen Halijah Hanif ya. Halijah berkata, terlampau selesa, ada pula pasangan yang curang. Serabut juga macam ni. Oleh itu, ikhlas dan jujur penting untuk kesempurnaan dalam hubungan dan kekeluargaan. Ni lagi satu komen daripada Natirah ya. Jika dah tawar hati, memang susah nak diteruskan perhubungan. Sebelum lebih buruk, bersemuka dan berterus terang apa sebenarnya yang diharapkan. Jika boleh dibaiki itu, maknanya jodoh masih ada. InsyaAllah. Okey, baik. Komen-komen anda terus kongsikannya bersama dengan kami. Tapi saya nak membuka topik ini dengan Mami Didi Al-Azadul. Mami dah berkahwin hampir 13 tahun, 14 tahun? 14 tahun. Okey, baik Mami. Bila kita bercakap mengenai keselesaan dalam rumah tangga ni, macam di awal tadi saya berkongsi, yang kawan saya tanya, selesa dalam rumah tangga ni susah ke? Masalah ke? Tapi bila kita fikirkan, kalau kita selesa dalam sesebuah rumah tangga tu, bukankah dia bagus? Dia macam kita tak stres, kita tenang je, tak ada nak gaduh-gaduh kan? Tapi sebenarnya itu boleh membawa masalah. Jadi mungkin Mami boleh kongsikan daripada aspek seorang wanita dan juga dalam pengalaman Mami dalam rumah tangga berkahwin selama 14 tahun ini. Yalah, terima kasih sekali lagi. Saya rasa macam saya ni dah memang jadi pengacara tepi wanita hari ini. So topik ni memang topik tengah panas di mana-mana ya, merata. Cuma kita tak ada peluang untuk share. Mungkin benda ni seperti biasa, terlalu selesa tu pun sebenarnya bagus untuk orang yang memahami. Tapi kalau terlalu selesa tu juga akan memudaratkan diri, agak bahaya. Kerana kadang kita rasa macam pasangan kita rasa macam okeylah, tak kisah kan. Ujung-ujung muncul pula ada orang lain yang tiba. Kita tak minta. Kita tak minta. Tapi pasal dunia ni dia hari-hari macam-macam orang kita berjumpa. Macam Mami sendiri dalam kehidupan kita dalam bersama dengan pasangan, kita kena seperti biasa, kita kena jujur, kita kena orang kata ambil tahu dan kita kena tolak ansur. Itu adalah paling penting dalam kita punya kehidupan. Pasal sebelum ni Mami pernah berumah tangga, kita kita gagal dan untuk kali kedua ni kita lagi more alert. Kita lagi perlu, kadang lama dia keluar. Pasal husband Mami ni kadang dia suka keluar, dia keluar, dia pergi mancing, dia tenang. So dia tak ada ambil telefon aku ke tak benda, kata okeylah kita find dia dah pergi mancing. So maknanya Mami boleh tenang kat dia pasal kita percaya dia. So when kata kita tak percaya tu, dia keluar rumah dah sampai mana dah. Apa-apa dia mancing. Orang tu nak pergi nak mancing pun rasa dia jiwa tak tenang. Ni kan? Kau ni kenapa sibuk sangat tanya pasal aku yang aku cakap? Tapi benda tu kita perlu ambil tahu. Tapi ambil tahu tu jangan sampai menyakitkan hati pasangan kita. Kalau kata terlalu selesa pun, maksudnya macam contoh tadi apa yang Mami dengar, contohlah kata kita perempuan bawa kereta rosak. Sekali telefon husband pasal kita dah biasa, alah you telefon nak acong ke, tolong ambil kereta. Bagi kita boleh macam okeylah tak apalah yang macam tu. Tapi kalau kata bangsa kita dah tengah air panas, tiba cakap, habis you jadi lelaki, kenapa Amin tak tolong you lah? Faham tak? So benda tu yang benda ni sepatutnya dibincang secara baik. Tiba tengah panas jadi panas. Jadi panas lah. Tapi tengoklah, tu cakap kita ni kena bertolak ansur. Kalau ada benda yang rasa satu tu api, satu tu air, makna api tu ditenangkan oleh air. Itulah pasangan kehidupan kita dalam rumah tangga. So apa yang kita buat tu biarlah jujur, cakap je terus. Jangan simpankan meletup habis. Mana perempuan ni macam cakap, kalau dia boleh terima, dia terima seadanya. Tapi when dia hati dia dah tak boleh, pandang pun tak boleh. Datuk ya. Datuk dah senyum dah kan. Tapi apa yang Mami kongsikan tadi tu, sebenarnya sorry lah kan, memang wanita ni memang selalu macam mengingatkan ataupun selalu banyak bertanya. Suami ni dia punya kepribadian dia lebih tenang lebih okey, boleh. Datuk setuju atau tidak sebenarnya dalam rumah tangga ni wanita lagi banyak memberi dan lelaki menerima sebenarnya. Tetapi menerima suami tu kadang-kadang wanita ni anggap macam dia ni dah terlalu selesa ke sebab yang
yang bising pasal anak pun wanita, yang sediakan semua pun wanita. Lelaki ni dianggap lebih selesa dalam rumah tangga. Dia sebenarnya perkataan itu bukan lebih selesa, tapi yang saya sering risaukan apabila perkahwinan itu dinyatakan sebagai dia kata mudah selesa dalam keadaan dia terima semuanya seolah-olah tidak ada masalah. Jadi apabila dia mudah selesa, terlalu selesa adalah dua perkara yang berbeza. Terlalu selesa itu bagus. Macam Mami, saya terlalu selesa dalam perkahwinan. Tapi kalau kita mudah selesa, kita tidak ambil pot tentang apa juga yang berlaku dalam rumah tangga. Isteri merajuk tak ambil tahu. Suami merajuk, lagilah isteri tak pujuk. Siapa cakap tak baik? Ramai. Bila berlaku kes-kes yang sedang hangat sekarang ni, saya dapat DM di kalangan suami. Fazli, macam mana you handle isteri? Isteri tengah mengamuk. Isteri saya upload tiba-tiba dalam IG story tentang suami yang tak memahami isteri. Sebenarnya masalah utamanya adalah komunikasi. Apabila kita tidak bercakap dalam WhatsApp, tidak bercakap dalam Instagram, tidak bercakap dalam Twitter dan Facebook, kita tidak bercakap kat rumah, itu satu masalah. Satu perkongsian saya nyatakan sekarang, kalau kita ada isteri yang lama, isteri baru ke, tak kisah. Komunikasi bukan hanya dalam WhatsApp. Kita DM lah isteri kita dalam Instagram. Kita DM lah dalam Facebook. DM lah dalam segala bentuk komunikasi yang kita ada supaya isteri itu rasa seperti kita sentiasa ada dalam hidup dia. Masalah utama dalam perkahwinan sekarang ialah apabila komunikasi itu hanya di pihak isteri menyebabkan suami itu seperti ditindas. Ini saya bercakap dari pihak suami lah. Isteri letih, isteri marah, isteri kata tak jaga anak, isteri kata kereta tayar tak ada orang cucikan, tak ada orang basuhkan sebagainya, dan pembantu rumah tak ada, jadi isteri buat semua kerja. Sedangkan suami ini macam batu di bawah air terjun. Hati suami itu memang keras. Tapi apabila setiap hari kena air terjun, airnya lekuk dan berkecai. Dalam bahaya tu. Bahaya. Itu satu saya betul lah. Setuju, Mami. Experience. Mami setuju juga dari segi itu. Bukan pasal kita ni nak menangkan perempuan, kita menang, tidak. Benda tu sekarang orang kata kita dah 2023. So kita ada anak-anak lagi, ya, pasal Mami ada anak-anak menantu pun semua. So communication tu sangat penting. Maksudnya dia cakaplah, kalau kata lelaki tak faham juga, terus cakap dengan dia. Kalau tak boleh macam kita cakap straightforward dengan dia, contoh tak boleh communicate juga, kena block ke apa kan, kau WhatsApp je lah, kau DM je lah, kan? Ataupun kita kena buang ego. Ego tu kena buang. Maksudnya, tapi Mami, perempuan ni egonya susah untuk dibuang. Tapi dia mesti ada kunci dia. Tidak, macam isteri saya, dia seorang peguam. Peguam hak asasi manusia. Jadi kalau saya bergaduh dengan dia, satu konsep yang orang kena faham. Perkahwinan itu adalah sesuatu yang subjektif. Semua orang bergaduh. Pasangan yang kita tengok gelak ketawa pun, sweet-sweet, cium sini, cium sana, pun bergaduh. Itu realiti. Sebab macam isteri saya, dia seorang peguam, karakternya keras. Sebab tu saya kahwin 4. Apa dia? Tak tahu pun. Tiba Terengganu semua. Saya ada 4 isteri. Yang pertama, Azrin Suraya. Yang kedua, adik sayang. Yang ketiga, baby. Banyak nama bini dia rupanya. Yang keempat, Anja. sayang. Empat personality dia. Jadi orang tanya saya tak nak tambah isteri ke? Tarik nafas Ustaz. Saya kahwin dengan isteri saya dah ada 4 isteri dah cukup. Sebab yang kita cari itu bukanlah kemudahan hati, tapi keselesaan dalam perhubungan, persahabatan dalam perkahwinan. Sebab perkahwinan adalah menerima kelemahan pasangan. Itu yang orang lupa. Kadang-kadang orang ingat perkahwinan itu nak bercinta, I love you, buka pintu, mandi sama-sama. Tidak. Bila dah kahwin, cinta itu akan jatuh sebab bila dah berkahwin, cinta jatuh pada anak. Cinta jatuh pada anak. Bila cinta jatuh pada anak, isteri itu kita kasih dan sayang. Jadi kalau isteri nak anggap suami itu everyday nak I love you, kadang-kadang terlupa, janganlah kecil hati. Suami pun perlu I love you, I miss you juga daripada isteri. Bukan hanya suami, bukan hanya isteri semata-mata. Dengar tu yang? Okey, baik. Tapi saya berbalik kepada apa yang Datuk Fazli katakan, komunikasi. Kita sering kali mendengar Ustaz, komunikasi penting dalam mana-mana perhubungan, terutamanya hubungan rumah tangga ni. Tapi kalau komunikasi itu sehala saja, okey, kita dah cuba DM, WhatsApp, Facebook message, semualah, telefon bersemuka pun, tapi dia sehala sahaja. WhatsApp yang hantar mungkin suami tak baca ataupun isteri tak baca dalam kesibukan. Lepas tu last tak tahu pun apa yang ingin diluahkan. Lepas tu bila isteri bawa, bila bersemuka dengan suami, cakaplah, awak ni tak baca, awak ni asyik melete je lah, mengungkit perkara yang lama, bergaduh. Tak bincang. Jadi bila nak cakap pasal komunikasi ni, kadang-kadang terlalu selesa pun susah juga. Kan Ustaz? Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Datuk, Kak Didi, Surita dengan Fatin.
Oh, kita bincang ni saya diam, saya dengar. Sebab apa? Nampak Ustaz? Saya terperanjat sebab dia kata 4, ada yang begini. Itu betul. Masing-masing punya cita-cita dan harapan, tapi kesampaian tak tahu. Okey. Baik, bab berkaitan dengan rumah tangga ni betul. Pertama, hendaklah jaga adab dalam lisan. Maknanya kita mesti ada ilmu macam mana nak menguruskan lisan kita. Kadang-kadang kita, macam Datuk Fazli kata, orang perempuan dia biasa macam sampai kadang-kadang kita tak, bukan kita tak bercakap, kita dah tak larat nak bercakap dan akhirnya kita diam tu lagi baik. Betul. Satu. Yang kedua, kadang-kadang selalu kita dengar, awak tak faham saya lah. Awak tak faham saya. Bila saya cakap, macam mana kita nak faham? Awak tu pun tak boleh fikir. Kita kena fikir lagi. Dan akhirnya satu jawapan yang kita kena cakap itu, asyik saya kena faham awak. Awak pernah faham saya tak? Ya. Kan? Jadi bibit-bibit tu kerana apa? Kadang-kadang kita dah lupa. Pasal mula awal kita kahwin ni, sebenarnya kita dah bagi kita tugasan yang ada. Okey, yang mula-mula yang awak boleh tak tolong ambil anak-anak? Okey, ayah begini. Boleh, tak ada masalah. Kita pembahagian tugas tu untuk melancarkan kehidupan dalam pengurusan rumah tangga kita. Tapi barang diingat, itu bukan tugas hakiki. Tapi apabila kita lupa, kita beri isteri kita atau suami kita tugas hakiki, benda tu akan mula. Ini kerja awak, ini kerja saya. Betul bila tu nanti timbul lah. Bila kita asas perkahwinan tu untuk rahmat, mawaddah, untuk ta'awun, bertolong bantu, tapi apabila kita dah bagi tugas hakiki, kita dah mula timbulkan konflik di situ. Maknanya dari segi apa? Tugasan. Ini kita kata aku je. Kalau aku cakap suami aku pun dia kata suruh tahu. Acong kan pandai. Mana Acong pandai. Sedangkan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Orang lelaki ni dia ar-rijal, dia ketua. So orang perempuan macam mana pun engkau terror ke, engkau apa ke, mesti suami tu tempat kau bergantung. Maknanya bila bergantung di situ ada komunikasi. Bang, kereta saya rosak bang. Acong kan tahu? Acong tahu. Tapi abang lebih tahu daripada Acong tu macam mana. Kan? Kita tahu memang, maknanya sekurang-kurang kita adalah dihargai telefon kita. Ini kadang-kadang sikap pada lisan tadi. Allah, kalau cakap laki aku pun, bukan ambil tahu pun, aku juga kena urus. Dia tak cakap dengan laki dia. Dia cakap dengan apa? Dengan kawan dia. Faham tak maksud dia? Sebab itu, okey, betul. Pada perkara yang pertama, dalam rumah tangga lisan kena jaga. Kalau kita dapat indahkan lisan, sulamkan lisan ini dengan perkataan yang baik dan belajar lisan ini bergantung kepada orang yang disebut ar-rijal, suami, insya-Allah kita akan dapat bina rumah tangga kita. Dan barang diingat, tugasan yang diberikan kepada kita itu bukan hakiki. Itu daripada ta'awun, iaitu membantu antara kita dan akhirnya kita ada tanggungjawab bersama. Bangunkan rumah tangga kita bersama, pelihara lisan, adab, insya-Allah rumah tangga kita itu akan baik dan kita akan dapat selesa dengan apa? Dengan rahmat Allah SWT. Insya-Allah. Maksudnya tadi komunikasi kita selitkan dengan lisan. Maksudnya kalau kita nak bercakap dengan pasangan tu selitkanlah manis-manisan. Kan kadang-kadang wanita ni emosi dia kadang-kadang terganggu Ustaz. Kadang-kadang atau selalu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tak saya bertanya. Kita belum lagi. Saya rasa macam tak kadang-kadang, macam biasa je. Sebab tu bila suami bertanya. Okey, kita nak dengar. Kita nak dengarkan juga. Ini pengakuan yang disediakan oleh rakan wartawan kami Madi berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Panas ya, Mami? Setiap pasangan yang berumah tangga sudah pasti mengharapkan kebahagiaan. Namun ada kalanya ramai dalam kalangan pasangan yang terlalu selesa tanpa menyedari ada hati yang terluka. Begitu juga dengan kisah Amira, 31 tahun yang sudah mendirikan rumah tangga selama 5 tahun tetapi terpaksa menghadapi perihal suami yang terlalu selesa dalam segala hal. Masuk tahun ni dah tahun kelima saya dengan suami saya dirikan rumah tangga. Awal-awal kita orang punya perkahwinan ni, saya dengan suami saya sebenarnya tak ada masalah apa-apa pun. And saya rasa seronok sangat sebab suami saya ni jenis tak kisah apa-apa yang saya nak buat. Saya nak kerja dia bagi, saya nak cari duit dia bagi. Tapi bila lama-lama tu baru saya rasa sunyi. And saya rasa suami saya ni jenis tak kisah pun pasal saya. Yelah sebab semua benda saya buat, kerja saya buat, kemas rumah saya buat, masak pun saya buat. Tapi dia ni macam ala kadar je, macam tak jalankan dia punya tanggungjawab sebagai suami. Sebenarnya saya bukanlah nak cakap buruk ataupun jahat sangat pasal suami saya ni, tapi saya rasa dia macam terlalu selesa biarkan saya buat semua benda. And saya rasa
dia ni macam tak kisah pun pasal saya. Saya pergi mana dia tak kisah, saya keluar dengan siapa pun dia tak kisah, dia biarkan je. Yelah, kalau kita tengok dekat luar, biasanya suami orang ni bila isteri dia nak pergi mana, dia akan jealous keluar dengan siapa ke apa. Tapi suami saya ni beza pula orangnya. Dia tak kisah pun saya pergi dengan mana. Sampai ke saya rasa yang dia ni sebenarnya sayang ke tak dekat saya, ataupun kenapa dia tak jealous langsung. Jadi saya rasa dia ni macam tak lakukan tanggungjawab dia sebagai suami. Saya ni sebagai seorang isteri cuba nak mudahkan dia punya urusan. So mula-mula saya okey lah, tolong dia apa yang patut. Tapi takkanlah semua benda nak letak atas bahu saya. Kadang saya rasa dia ni macam tak perlu pun dalam hidup saya. Saya boleh buat sendiri. Yelah, kita ni kan sebagai seorang isteri pun ada perasaan. Memanglah nampak boleh buat semua benda, tapi common sense lah kan. Takkanlah suami tak boleh nak fikir. And walaupun baru 5 tahun je saya kahwin, tapi saya rasa macam cukup lah setakat ni. Saya dah tak rela dah hidup daripada ada suami tapi macam tak ada. Saya rela hidup sendiri. Itu dia luahan hati seorang isteri di mana suaminya tidak mengambil tahu apa yang dilakukan, ke mana dia pergi. Semua ni macam ala kadar je. Macam itulah bila dengar mula-mula dia dah tak kisah, tapi dah lama-lama tu dia marah betul dan tidak tahu bagaimana untuk meluahkan perasaannya. Dan saya nak terus bertanya kepada Ustaz, bila kita dengar apa yang dikatakan tadi, suaminya macam dia wujud tapi tak wujud dalam hubungan rumah tangga kan. Macam kalau tak ada pun sama je hidup saya kalau tak ada. Dan mungkin ramai dalam kalangan wanita ataupun lelaki juga yang merasakan kalau saya dalam perkahwinan ni pun sama, kalau saya tak ada dalam perkahwinan ni pun sama, dan lama-lama dah macam malas lah. Buat je lah, you nak buat apa, saya buat je lah apa yang saya nak buat. Jadi dalam situasi sebegini, bila kita bercakap mengenai perkahwinan, dia tak ada rules kan, peraturan. Masing-masing ada cara tersendiri. Tetapi apa yang boleh dibuat untuk memperbaiki situasi sebegini, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, perkara yang pertama kita lihat. Dalam perkahwinan ni, dalam satu rumah tangga ni, apa yang kita akan beri kat isteri kita? Pertama, kepercayaan. Okey. Isteri akan beri kepercayaan kepada suami sebab kita masing-masing ada tugas masing-masing. Okey, kepercayaan. Baik, bila kepercayaan dia pergi, yang diberikan kepada kita, kita ambil. Mana kita kena jaga dengan amanah dan sebaik mungkin. Okey, satu. Dan yang kedua, bila kita dapat melihara kepercayaan tu, maka kita akan dapat membina keluarga yang baik. Tapi kadang-kala kepercayaan yang diberikan kepada kita tu, maka di situ adalah kecacatan. Kecacatan kita yang buat. Contohnya apa? Baik, apa diberi kat kita tugasan begini, isteri tugasan begini. Akhirnya bila kita dah buat benda yang sama, naluri kemanusiaan akan timbul. Takkan aku je yang buat. Naluri kemanusiaan. Okey? Naluri kemanusiaan kita, takkan aku je yang buat. Lepas tu bila kita nak cakap suami kita akan cakap, dah dulu janji macam tu kan? Betul tak? Jadi dah mula. Akhirnya malah nak bercakap, tu lama-lama renggang sama renggang. Akhirnya dia buat kerja dia sendiri, kita buat kerja sendiri. Dan akhirnya tak bercakap pun itu lagi baik. Kalau bercakap bergaduh. Lebih baik dia, awak diam, saya diam. Awak cakap yang penting, saya cakap yang penting. Itu paling penting. Itu paling penting, awak cakap yang penting, saya penting. Faham tak? Macam robot dah. Macam robot dah. Jadi akhirnya kemanisan, rahmat, apa makna mawaddah dalam rumah tangga tu ada. Kenapa? Kita yang cipta. Sebab tu saya sebut kan. Nak dia punya kebaikan, makna ubat yang balik pada asalnya itu satu je. Kita balikkan asal rumah tangga kita. Dan itu apa? Dengan saya sebut tadi, iaitu apa? Mengurat isteri kita. Mengurat isteri. Bila kita dapat mengurat isteri kita, kita tackle isteri kita macam mana dulu, maknanya kita akan ambil balik semua benda-benda yang dah kita cecehkan tu. Maknanya dah tertinggal tu kita ambil balik. Kalau kita tak boleh mengurat isteri kita, maka habislah rumah tangga kita. Sebab tahap tu je. Sebab itu dalam rumah tangga kena bersyukur. Sebab Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Engkau bersyukur, aku tambah nikmat. Sebab nikmat sesuatu ni belum dapat. Bila dah dapat, macam mana kekalkan nikmat? Kena bersyukur. Kita sebelum dapat isteri, bukan percaya muka ni, sama je muka ni. Betul? Okey? Tak boleh zero. Bila dapat bagaimana bila dapat tu nak mengekalkan tu dengan bersyukur. Sebab itu dengan bersyukur tu apa? Makna kita balik pada asal kita. Kita balik betulkan cara kita berfikir, cara kita melihat, cara kita mendengar. Bila cara kita berfikir, melihat kita isteri kita macam ni, begini, mendengar baik dengan isteri kita apa yang nak cakap dan apa yang kita rasa kesusahan isteri perlu bantu, maka waktu sebenarnya itulah
cara untuk mengukuhkan semula rumah tangga yang telah, mana kadang-kadang kita lupa, mana kita terlupa dalam rumah tangga kita sebenarnya jodoh rumah tangga itu Allah yang beri. Macam tu. Dan saya sering kali baca komen-komen di mana orang kata perkahwinan, marriage is 50-50 tapi bukan 50-50, 100 baru kedua-duanya boleh membangunkan rumah tangga. Satu sebab apa? Sebab kita tak mencipta. Kita nak, siapa yang boleh cipta kegembiraan rumah tangga kita? Suami isteri. Kita sendiri. Isteri kena cipta, kita kena cipta. Siapa yang boleh jadikan isteri kita itu teman kita? Siapa? Pasangan suami itu teman kita? Kita. Oh, siapa yang boleh jadikan penghibur dalam hidup kita? Pasangan kita. Tapi kalau kita tak ambil, itu yang tiba-tiba orang lain masuk tu, kan? Tiba-tiba dia halo juga apa? Waktu tu aku manja betul. Hai, betul tak? Kan? Macam tu. Itu dah mula-mula. Mula-mula. Sebab kita tak ambil benda tu. Kita tak ambil benda-benda yang patut kita ambil dalam tangga. Alright. Ini kita nak belajar pula macam mana kita nak tutup daripada hello tu datang. Kan kita nak tanya Datuk sendiri. Kadang-kadang wanita ni suka macam setiap masa, setiap saat, setiap hari ada perubahan dalam rumah tangga tu. Ada nampak macam ini bukan yang sama yang semalam, tapi ada yang baru, dan itu sebenarnya diharapkan oleh suami. Dia tengok suami dia, yalah kita wanita memang itu je tugas kita, uruskan anak setiap hari, bantu suami dan sebagainya. Suami ni keluar masuk ni, orang kata risiko tu lebih. Tapi apa sebenarnya peranan suami untuk nak meyakinkan wanita dan juga sebenarnya untuk berikan sesuatu yang istimewa setiap hari? Baik, dan sebenarnya dalam satu hubungan rumah tangga, macam saya masuk 17 tahun, Alhamdulillah. Bergaduh tu biasa, berbaik itu selalu. Tapi dua perkara yang saya pegang sampai sekarang yang pernah ayah saya nyatakan, dia kata kalau dalam perkahwinan daripada awal sampai ke hujung, dua benda ni kena pegang. Yang pertama, jangan buat keputusan dan jangan hantar WhatsApp, jangan call ketika kita sedang marah. Contohnya sedang marah, kita nak tanya, kita nak buat keputusan tentang anak, nak buat keputusan tentang makan mana, pergi mana, jangan. Dan yang kedua, yang ramai suami lupa. Jangan berjanji ketika sedang bahagia. Sebab perempuan akan ingat sampai bila-bila. Kalau berjanji akan dituntut. Perempuan dah suka benda-benda macam tu. Betul. Jadi kalau nak berjanji itu, jangan ketika sedang seronok. Mesti ada perhubungan yang konsensus itu sesuai kedua-dua pihak. Dan sering saya nyatakan dalam rumah tangga ini isteri dan suami itu sepatutnya menjadi sahabat. Jadi bila jadi sahabat, cemburu itu perlu ada, tapi perlu dikurangkan. Syakwa sangka perlu ada, tapi jangan sampai meruntuhkan rumah tangga. Dan betul dinyatakan kalau ada anak itu pengikat rumah tangga dan jambatan kasih sayang. Macam saya sendiri, bukan tak pernah ketika saya ke Sabah atau Sarawak, tak ingat, saya sedang berjalan, ada peminat-peminat wanita datang, terus cium pipi saya. Ambil handphone, pas kepada isteri saya, "Aunty, boleh ambilkan gambar?" Isteri saya dipanggil aunty. Tapi Alhamdulillah isteri saya tenang. Tergamak awak. Jadi isteri saya kata, "Okey, ciumlah pipi." Dia cium sebelah, isteri saya ambil gambar. Sebelah lagi belum cium. So peminat tu datang, cium sebelah pipi saya, isteri saya ambil gambar juga. So saya berjalan. Saya nervous ni, baru 5 tahun perkahwinan. Siap, Datuk. Apa aku nak buat? Jajak soalan. Datuk tolak ke tak? Saya tak tolak. Tak tolak. Sebab saya dengan peminat memang saya rapat. Saya jalan, isteri saya jalan depan. Saya pergi belakang, saya cuik tangan dia. "Adik sayang, are you okay?" "It's okay bang, I'm okay." Dia cium abang. Tapi kenapa dia panggil saya aunty? Dia marah. Jadi ketika itu hubungan kami bukan lagi suami isteri, tapi sebagai kawan. Sahabat. Jadi apabila dalam percintaan itu perlu ada fasa-fasa tertentu. Sebagai isteri yang kita sayangi, sebagai sahabat yang kita kagumi, sebagai pencerita dan penerima luahan perasaan. Dalam perkahwinan bukan hanya isteri yang boleh berleteh, tapi suami pun wajib mendengar leteran. Sebab isteri boleh leteh tapi suami pekakkan telinga. Contoh, "Abang, saya tengok abang ni sekarang susah nak terima kasih sayang saya. Kalau saya WhatsApp abang tak balas." Suaminya diam, memanglah sakit hati. Kita ulang balik apa isteri kita cakap. "Tadi sayang cakap apa? Abang tak balas WhatsApp." Bermakna kita mendengar. Sebab isteri ni memang psikologinya apabila dia didengari, mereka akan lebih tenang. Tapi kalau suami itu pekakkan telinga, masamkan muka, makin panaslah jadinya. Kecuali laki kau pekak lah. Boleh pakai bahasa isyarat. Boleh pakai bahasa isyarat pun tak faham juga kadang-kadang. Okey, baik. Dan berbalik kepada hello tadi. Saya nak tanya Mami, kekosongan dalam rumah tangga ni sepatutnya tidak memberikan ruang untuk apa-apa, tapi realitinya ia berlaku kecurangan, penipuan, mungkin berpoligami dan macam-macam lagi. Tapi
kalau kita sebut pasal semua ini, ia berbalik kepada expectation. Saya rasa ekspektasi dalam rumah tangga itu. Kita mungkin ramai yang kata, oh saya tak ada apa-apa ekspektasi daripada suami ataupun isteri saya. Tetapi realitinya Mami, kalau seorang isteri pergi ke kerja ataupun suami yang pergi ke kerja, baliknya dia nak juga isteri ni tanya how was your day dan sebagainya, ataupun call masa lunch time. Tapi ni tak tanya apa. Jadi di office kalau ada orang lain yang bertanya khabar, of course lah saya suka ada attention. Kita manusia, kita sukakan attention kan. Jadi bagi Mami sendiri, mungkin Mami boleh kongsikan, adakah ekspektasi ini perlu ataupun tidak dalam hubungan rumah tangga? Perlu. Perlu sangat. Maksudnya macam Mami buat ada pengalaman tu juga sebelum ni. Mungkin daripada pengalaman lama tu kita ambil iktibar, so kita create a new life expectation kita kepada husband kita. Maksudnya makin lama kita berumur ni sebenarnya bukan makin lama kita makin nak marah, kita tak boleh bincang, tak, makin lama ni kita makin jadi loving. Macam kita makin nak tahu yang you dah makan ke belum, what you dah ni kesihatan. So dalam masa yang sama pun macam Dato' Fazil cakap tadi, kita kena alert dengan isteri kita. Kita bukan nak minta apa pun, bukan nak minta harta dia ke, kekayaan dia ke, duit kita. Wanita ni kadang dia nak kena pampered, mengada-ngada. Tak ada tua-tua pun mengada, yang muda-muda ni pula apatah pula, betul Datuk kan? Tujuh mana bukan kita kata okey kau tolong belikan aku gelang sebesar 8 kerat ni. Tidak. Cuma sedikit pertanyaan, contoh yang are you okey? Balikkan belilah buah ke, belilah manisan ke, ataupun just tanya khabar. Dia ambil tahu je pasal bini. Pasal kata kalau macam kita memekak, okey, apa benda yang you cakap tadi? I tak dengar. Dia macam tu. Dia cross macam tu. So, when muncul yang rasa kita pun tak nak ambil tahu, dia pun tak nak kisah macam kita, datanglah hello tu. Hello tu datang bukan nak tanya apa, cuma asalnya nak tanya macam mana kita punya kerja tadi awal. Dah dapat berborak dengan orang ni pula. So orang ni pula ngaji pula borak dengan dia. Dah panjang borak, pergilah ke minum teh kejap. Dah minum teh jadi lain dah. Lelaki pula cuba meluahkan kepada seorang lagi ni, dan perempuan pula cuba meluahkan ni, dah jadi macam either perbincangan tu jadi hubungan atau perbincangan tu akan menjadi lebih baik hubungan keluarga kita. Kita tak tahu orang yang kita bercakap bercerita tu. So bagi kita hanya mampu sekadar berdoa, asal kita keluar rumah tu kita cari rezeki untuk family, even suami ataupun isteri, dan jangan ada syak wasangka yang terlalu sangat. Maksudnya memang kita percaya tapi simpan sikit. Contoh 100% kita percaya dia, tapi 20% kita kena simpan. Maksudnya aku percaya engkau tapi saya angkat tangan doakan suami saya. Ya Allah ya Tuhanku, dia keluar bekerja untuk kami keluarga. Kalau apa berlaku dengan dia, maknanya minta Allah lindunglah dia. Itulah yang sebaiknya. Jangan kita keluar je baru pakai kasut dah maki dulu. Memang lelaki marah. Kan keluar. Tak, sekarang ni you nak balik pukul apa? Belum apa-apa. Lelaki baru nak keluar kasut. Dah harukkan dulu. Are you lunch ke tak? Tak ke sakit lelaki kau. Lelaki kau elok boleh dengar, dia pekak terus. Betul. So benda-benda tu yang Mami nak kongsi kepada semualah. Tak kisahlah selebriti ke sesiapa yang tengok wanita hari ini. Komunikasi adalah sangat penting. Tolak ansur dalam keluarga pun sangat penting. Dan kalau boleh, jangan share dulu kepada kawan yang kita tahu kita ada banyak best friend, tapi kita tak tahu apa yang kawan kita cadangkan kita pendapat dia, mungkin boleh kita terima atau mungkin jadi lagi panas, lagi membara. Dan contoh sekarang ni pun tengah memang panas industri kita ni. Betul. Dan kalau tak ada orang yang mengapikan, dia tak akan pergi. Betul. Kalau dia sendiri yang boleh bercakap, buang segala ego, buang segala apa ni, bercakap je. Gaduh-gaduh lah sekarang kita dua je. Kenapa perlu rumah tangga kita kepada masyarakat? Baik. Jadi bukan setakat komunikasi sahaja, tetapi komunikasi dengan cara yang betul. Dan seperti yang dikongsikan Ustaz tadi lah, komunikasi ada cara-caranya. Betul. Dan mungkin Fatin, tadi awak nak tanya kepada Ustaz berkaitan dengan cara tips nak mengurat tu kan? Itulah. Tadi sebab Ustaz dah cakapkan kita mengurat daripada macam mana kita awal-awal kan. Kalau dulu kena blok, tahu nak pergi email, tahu nak pergi semua akses tahu. Tapi sekarang ni bila dah kahwin, dah lebih abang kata kemajuan teknologi dah semakin banyak, terus dah tak tahu dah. Malas nak ambil tahu sebenarnya Ustaz. Rasa macam nantilah. Ada bisikan Ustaz. Maksudnya dekat sini kan kita nak mengurat ataupun kita ada apa-apa usaha kita, tetapi disebabkan cinta tu kadang-kadang tawar, dia dah fokus kepada tempat lain. Bagaimana untuk kita kembalikan mencari titik tengah Ustaz? Untuk kembalikan dalam hal berkaitan maknanya tawar hati ni, nak cari apa, nak memperbaiki keadaan, satu dia. Antara kita ni yang paling payah dan paling kita tak buat iaitu apa? Kita sebenarnya tak pernah kenal, tak pernah tahu apa yang suami kita suka dan apa yang isteri kita nak. Dan kita tak tahu. Contohlah, bila hari lahir isteri.
kita tanya anak kita nak belikan hadiah apa untuk mak kau. Kan? Anak kita, kan ayah tu kan bini ayah. Dua-dua tak tahu nak beli kenapa. Sampai kita tak tahu apa yang isteri kita nak dan apa isteri tak tahu apa yang suami kita suka. Akhirnya kalau kita tengok ada orang yang mencari menumpang kasih kepada orang gaji. Sebab orang gaji yang selalu bertanya, "Bapak mau minum apa, Bapak?" Ini sedih, Ustaz. Kopi. Ini betul. "Bapak mau makan apa, Bapak?" "Ya, roti canai ada." Semua ada. Yang penting lah kira apa? Ada. Jangan panggil bapak, panggil abang je. Bahaya. Sebab apa? Sebab kita, kegagalan kita tak tahu apa yang suami nak. Dan kelemahan kita tak tahu apa yang isteri kehendaki, kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu hal demikian, maka makin hari makin jauh lah. Cuba kita tahu. Macam Datuk kata, you dah makan apa? Takkan you tak tahu I nak makan apa? Kena marah lagi. Maknanya kita tak maksudnya, isteri ni kena faham juga, kena buang ego. Ni saya cakap, isteri kena buang ego. Halo, isteri kena buang ego. Okey, ni bukan apa. Isteri kena buang ego? Tak tahu, cakap je. Okay. Kita tanya, you nak makan apa? You tak tahu I nak makan apa? Amboi. Kan? Patut I nak makan kuih tiaw goreng. Senang. Tapi dia nak suruh kita pantun, berpuisi, teka-teki. Penat tu sebenarnya. Akhirnya apa? Betul. Pasal apa tadi macam Kak Didi kata, nak minta perhatian. Bagus. Sebab itu satu je. Tip yang paling besar, apa yang perlu kita cari iaitu carilah apa yang suami suka dan burulah apa yang isteri kehendaki. InsyaAllah dapat benda tu, kita akan selesailah benda ni. Okey. Baik. Dan sekarang saya nak tanya kepada Datuk Fazli. Tadi kita dah dengarkan pendapat Mami sebagai seorang wanita dan seorang isteri. Datuk Fazli, seperti yang Ustaz katakan, betul, tadi saya dah orang kata establish yang kita manusia sukakan perhatian. Tetapi itu tidak memberikan kita alasan untuk menumpang kasih pada orang lain. Sebagai seorang lelaki, adakah lelaki sendiri ada ekspektasi pada si isteri mereka? Okey, saya berkongsi satu fakta sains dan psikologi. Lelaki jatuh cinta sepenuhnya dalam tempoh 88 hari. Okey. Wanita jatuh cinta dengan orang dirasa dicintai dalam tempoh 134 hari. Bermakna di situ membuktikan bahawa lelaki lebih mudah jatuh cinta. Baik. Dan sebab itu kalau kita tengok statistik, kebanyakan perkahwinan lelaki yang mulakan dulu. Tapi bila saya bertemu dengan para suami, bekas suami, kenapa bergaduh dan sebagainya, jawapan yang sering diberikan ialah isteri tidak memahami saya. Okey. Tapi yang kita lupa, dalam sifat seorang lelaki, ada sifat wanita dalam lelaki itu. Bermakna kalau wanita, seorang isteri itu ingin dimanja, ingin difahami, ingin didengari, suami juga sama. Betul. Lagi macho suami itu, lagi manja suami itu. Jadi jangan bagi peluang isteri itu hilang suami kerana suami itu dimanjakan oleh orang lain. Saya setuju. Baik. Wow, ada penyokongnya. Saya setuju. Ustaz sambunglah sikit. Rumusan Ustaz. Laju dia setuju kan Ustaz kan? Tak, saya setuju sebab apa? Maknanya kita sama-sama kena prihatin lah. Sebab kita ni nampak je segak bergaya. Tapi Manja, hati dalam ada kebun bunga. Dalam manja kita pun perlu dibujuk. Luahan Kita perasaan pun- ke Ustaz? Luahan perasaan? Bukanlah ini cakap dia. Atas sebab yang sama, saya tak masak dekat rumah. Okey. Ramai orang kata kat isteri saya, untunglah you, suami you chef. Saya tak pernah masak kat rumah, saya boleh kira dengan jari. Sebab saya berkahwin dengan isteri saya sebab she's a fantastic cook. Dan ni dia di London dengan anak saya yang nombor 2 tu, dia buat something yang sangat sweet untuk saya, buat saya cair dengan dia. Tiba-tiba saya tengok ada kari pup sardin yang dah sejuk beku dalam peti ais. Saya tanya saya punya pembantu, ni siapa buat? Oh, puan buat. Dia nak surprise tuan. Jadi saya pun sebab je rasa isteri saya sibuk tapi dia masih masak untuk saya. Jadi this element of surprise perlu ada dalam perkahwinan. Isteri saya tak suka bunga. Baik. 17 tahun saya kahwin, tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari jadi, tiap-tiap anniversary, saya masih bagi bunga. Untunglah dia. Walaupun dia tak suka. Dia kata, abang, apa bagi bunga membazir? Saya tetap beli. I don't care. Sebab pada saya, itu cara saya. Itu Datuk Fazli pada isterinya. Tapi mungkin anda boleh SMS ke WhatsApp sahajalah. WhatsApp pun cukup sebenarnya. Kemampuan kita. Yang penting macam kita cakap lah tadi, apa yang dia cakap benda tu sama je. Dalam rumah tangga tu masing-masing kena, orang kata makin lama kita berkahwin tu sebenarnya makin manja sebenarnya. You faham dia faham kita. Itu. Orang tua-tua ni sebenarnya makin tua makin manja. Betul tak? Betul. Orang macam kita, macam mak kita juga kan, makin tua dia perlukan anak-anak dengan dia pun sama macam kita. Kita pun dah tua pun selain daripada anak-anak, kita perlukan suami kita juga. Peneman share. kan? Betul. Kadang nak makan yang you nak makan apa yang kadang dah tak apalah you tak payah masak ayam, kita makan kat luar. You dah penat. So benda tu ada toleransi antara satu sama lain. So benda tu
jangan fikir yang sangat negatif dalam rumah tangga. Pasal yang penting kita mendoakan rumah tangga kita sampai ke jannah. InsyaAllah. Itu yang paling satu. Yang kedua, kita kena satu je. Ya. Okey. Maknanya kita kena cari kebaikan pada isteri kita dan kebaikan pada suami. Jangan pandang kebaikan pada orang lain. Okey. Orang lain itu tak tentu baik. Yang Allah beri dah tentu baik. Cuma InsyaAllah. kita nak nilai ataupun tidak, itu atas kita. Sebab itu bersyukur, Allah beri, timbang baik, baikkan akal, baikkan lisan, baikkan rasa, jaya insyaAllah. Terbaik. Baik. Kata Okey. kuncinya adalah bersyukur dan juga kita buat setiap hari kebaikan. Okey, di akhir ini, perlu atau tidak selesa dalam rumah tangga? Saya rasa perlu. Sebab Perlu. apa, keselesaan itulah akan menzahirkan apa, iaitu kesyukuran. Okey, Okey, Dato'. baik. Dato' Fazli. Perlu selesa tetapi bukan mudah selesa. Mami. Mami? Dia perlu selesa, tapi jangan selesa sangatlah. Okey. Fatin Hamimah Yusof? Perlu selesa. Perlu selesa. Okey, saya tak ada jawapan saya. Okey. Awak sangat selesa. Saya sangat selesa ya. Okey, baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini. Banyak yang dikongsikan dan pastinya Fatina, setiap orang ada cara menguruskan rumah tangga mereka sendiri. Tapi janganlah terlalu selesa sehingga anda lupa menyemarakkan lagi hubungan rumah tangga Betul, tempat sekali ya. Jangan lupa tanya khabar macam mana bukan sahaja sebelah pihak tetapi kedua-dua belah pihak dan juga turunkan ego untuk kita harmonikan rumah tangga kita. Terima kasih kesemuanya, Ustaz, Datuk dan juga Mami. Tadi Datuk cakap dia bagi bunga setiap hari. Ada surprise element.